Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya merujuk maksud P28 Kementerian Pengangkutan iaitu butiran projek 00900 meningkatkan keupayaan KTMB Kereta Api Tanah Melayu Berhad sebanyak RM129,177,190 telah diperuntukkan sebagai tambahan pertama tahun 2023. KTMB adalah satu GLC yang penting. Memang wajar dibantu. KTM iaitu Kereta Api Tanah Melayu, saya ingat satu-satunya agensi atau GLC yang mengekalkan nama Tanah Melayu pada namanya. Jadi bukan KTMB saja yang perlu dibantu, tapi saya percaya nasib pekerja-pekerja KTMB dan kesatuan sekerja mereka juga perlu dibantu. KTMB yang bertanggungjawab dalam operasi kereta api Tanah Melayu penting untuk negara dan sistem pengangkutan awam yang moden dan cekap. Tan Sri Pengerusi, jika di Johor, fokus adalah supaya landasan berkembar kereta api dari Gemas ke Johor Bahru agar siap sempurna seperti dijadualkan. Kereta api elektrik ETS yang bergerak atas landasan berkembar itu apabila beroperasi nanti akan menghubungi semenanjung Malaysia dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur dan dari KL terus ke Padang Besar di Perlis bersempadan dengan Thailand. Di Johor juga terdapat projek kereta api RTS dari Woodlands Singapura ke Bukit Cagar di Johor Bahru merentasi Selat Johor bersebelahan Causeway. Projek ini sedang rancak dilaksanakan. Jika RTS ini siap, ia akan menjadi game changer dalam perhubungan antara Malaysia dengan Singapura. Satu projek yang bagus bagi kemudahan rakyat di kedua-dua buah negara. Seterusnya, Tan Sri Pengerusi, dari segi sistem pengangkutan dan kereta api, saya berpendapat kerajaan persekutuan perlu utamakan juga untuk menyiapkan segera projek lebuh raya Pan Borneo. Begitu juga kerajaan perlu utamakan projek kereta api ECRL menghubungkan pantai barat Semenanjung dengan pantai timur, Pahang, Terengganu hingga ke Kelantan. Dalam hal ini, Tan Sri Pengerusi, pada pandangan saya lah, Malaysia ketika ini tidak perlu projek kereta api laju HSR yang megah, yang mahal itu dari Singapura ke Kuala Lumpur. Projek itu mahal, berjumlah saya dipahamkan sebanyak 120 bilion ringgit. Perdana Menteri yang ke-6 pekan telah mula tanda tangani perjanjian HSR antara Malaysia dengan Singapura. Pada Perdana Menteri yang ke-7 Langkawi kemudian batalkan. Perdana Menteri ke-8 Pagoh teruskan batal dan kerajaan terpaksa bayar 300 juta kepada Singapura. Perdana Menteri ke-9 tak ada minat dalam hal nak sambung ni. Tapi saya bimbang. Perdana Menteri 10 Tambun ada macam nak sambung projek high speed rail HSR ini. Saya melihat bahawa projek ini walaupun dibuat HSR ini secara PPP, Public Private Partnership, saya bimbang nanti ada GLC kerajaan ini pinjam wang, pinjam melalui sukuk, akhirnya kerajaan juga yang bail out. Kalau dah 120 bilion itu, ini malapetaka Tan Sri Pengerusi kepada negara kita. Hutang negara dah 1.7 bilion saya dipahamkan. Subsidi 60 bilion. Sekolah daim, hospital daim. Jadi saya dalam dewan ini, saya minta supaya projek HSR ini tidak dilaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Setiu. Terima kasih Tuan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya menyentuh butiran 13000 pembinaan dan menaik taraf infrastruktur lapangan terbang. Yang ingin saya bangkitkan pada butiran ini ialah berkenaan lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu. Lapangan terbang ini pada mulanya diklasifikasikan sebagai lapangan terbang antarabangsa dan kini sedang dimajukan melalui segmen hub edutourism antarabangsa dan jalinan kerjasama peringkat ASEAN. Namun, lapangan terbang tersebut sebahagian besar hanya digunakan sebagai penerbangan domestik sahaja. Sejak ia terletak di lokasi yang strategik, ditambah pula dengan reka bentuk bangunan yang ilegal, sewajarnya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menarik lebih ramai pelancong dalam dan luar negara berkunjung ke Malaysia. Oleh itu saya memohon agar pihak kerajaan turut meneliti langkah penambahbaikan yang boleh dijalankan bagi membolehkan penerbangan ke negara lain turut boleh dijalankan, bukan setakat untuk jemaah haji pada musim haji. Seterusnya saya ingin memohon agar sebarang projek naik taraf atau pembinaan airport di masa akan datang di mana-mana tempat sekalipun perlu mengambil kira dengan serius akan kesan kepada alam sekitar dan ekosistem di kawasan sekitar supaya tidak mengulangi apa yang berlaku akibat pemanjangan landasan lapangan terbang Sultan Mahmud. Melalui kajian yang dilakukan oleh penyelidik Universiti UMT Museum Nusa Terengganu pada tahun 2019 berkaitan kesan pembinaan landasan tambahan yang mengunjur ke laut menyebabkan corak hidrodinamik pantai kawasan tersebut berubah secara signifikan. Hasil daripada kajian tersebut telah menunjukkan bahawa kawasan utara di landasan mempunyai arus yang sangat tinggi berbanding dengan kawasan selatan. Arus yang tinggi ini mendorong kepada hakisan yang tinggi di sebelah utara landasan, menyebabkan berlakunya hakisan dan corak pemendapan sekaligus memberi perubahan arus yang sangat signifikan. Perkara ini menyebabkan kawasan sekitarnya mengalami hakisan pantai yang agak teruk, terutama pada musim tengkujuh seperti contoh di kampung Pekalan Maras Batu Rakit. Pekalan Maras Batu Rakit ini dalam daerah Kuala Nerus tapi dalam Parlimen Setiu. Selain itu dalam kajian yang sama, dalam kajian universiti yang sama, mendapati kampung Tok Jembal, Kuala Nerus dan kawasan di sekitarnya yang dihuni ratusan penduduk mungkin akan hilang di telan laut dalam tempoh 15 tahun jika masalah hakisan pantai yang antara punca lainnya adalah disebabkan pembinaan lapangan terbang tidak diberi perhatian. Masalah ini turut dibuktikan melalui kajian yang dikeluarkan oleh Pelan Pengurusan Pantai Bersepadu Integrated Shoreline Management Plan ISMP Negeri Terengganu dengan izin Tan Sri Deputi Ketua, di mana hakisan berlaku sepanjang 8.5 km barat laut akibat daripada pembinaan landasan tambahan. Seterusnya pada butiran yang sama berkenaan lapangan terbang Kerteh Terengganu. Sehingga kini kajian dan penyelidikan sedang dijalankan bagi meneroka kegunaannya sesuai untuk lapangan tersebut kerana operasinya telah diberhentikan sejak, saya dimaklumkan operasinya telah diberhentikan sejak 2019 dan salah satunya untuk dijadikan sebagai subsektor penyelenggaraan pembaikan dan baik pulih MRO bagi pesawat ringan, begitu juga untuk dijadikan industri sokongan mini hub aero angkasa. Sehingga kini lapangan terbang tersebut masih dimiliki oleh Petronas dan akan diserahkan sepenuhnya kepada kerajaan negeri pada tahun 2026. Kajian tersebut juga amat penting bagi memastikan peningkatan kemahiran ekonomi upskill dengan izin Tan Sri Deputi Ketua dan pulangan pelaburan return of investment yang bakal diperolehi melalui pelaburan di lapangan terbang tersebut. Oleh itu, adakah peruntukan tahaman ini mengambil kira proses kajian dan penyelidikan terhadap kegunaan lapangan terbang Kerteh dan sejauh manakah keseriusan kerajaan dalam memastikan lapangan terbang ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Akhir sekali berkait butiran ini berkenaan lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru. Saya difahamkan sehingga kini kekerapan
penerbangan di lapangan tersebut amat tinggi, malah lokasinya yang terletak berdekatan dengan negara Thailand amat sesuai untuk dinaik taraf kepada lapangan terbang antarabangsa. Oleh itu, adakah pertambahan peruntukan ini turut termasuk kos membina laluan baru untuk kapal terbang mendapat bagi membolehkan untuk membolehkan kapal terbang mendarat bagi membolehkan lapangan terbang tersebut dinaik taraf kepada penerbangan antarabangsa. Untuk akhirnya, butiran 00900 KTMB meningkatkan keupayaan KTMB. Pada 14 Januari 2024, utusan Malaysia melaporkan bahawa seorang wanita telah dirogol oleh seorang lelaki warga Pakistan di jejantas KTM Serdang pada jam 12.45 tengah malam. Oleh itu, adakah kerajaan bercadang untuk menambah bilangan polis bantuan di kawasan sekitar stesen KTMB seperti kawasan parking, jejantas, tandas dan sena berlaku kes jenayah bagi memastikan keselamatan penumpang dapat dipertingkatkan? Dan adakah kerajaan bercadang untuk melaksanakan kurs wanita khas untuk menjaga keselamatan wanita, terutamanya yang melibatkan perjalanan larut malam dan juga perjalanan yang jauh? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Menteri. 10 minit. Terima kasih Tan Sri Pengerusi, dan terima kasih kepada keempat yang berhormat yang telah pun menanyakan tentang peruntukan suplementary ini. Ya. Jadi sebelum itu saya ingin menjawab banyak persoalan yang telah pun dibangkitkan yang sudah tentunya ialah lari daripada tujuan untuk supplementary bill ini. Jadi saya kini di sini memberikan ada dua kepala, iaitu 1300 pembesaran menaikkan lapangan terbang Sultan Ismail, Putra Kota Baru Kelantan. Jadi penambahan ini yang dipohon ini ialah gunanya tidak lain untuk pembayaran kontrak pembayaran kerja yang sedang berjalan pada tahun lepas ya. Jadi untuk peruntukan 129 juta 177,190 ringgit ini adalah digunakan satu untuk keperluan tambahan bagi membiayai tuntutan bayaran interim kemajuan kerja sebanyak kerja nombor 28 berjumlah 9,403,113 ringgit untuk pembayaran kerja-kerja untuk lapangan Sultan Ismail. Dan di bawah 00900 pula, iaitu untuk penaikan taraf KTMB itu yang sebenarnya adalah untuk juga membayar kerja-kerja kontrak yang sedang berjalan ya. Dan iaitu pertama iaitu kelandasan kereta api kembar Gemas ke Johor Bahru, iaitu peruntukan diperlukan sebanyak 4,65,000 ringgit, 65,851 ringgit 75 sen untuk keperluan tambah lagi membiayai tuntutan bayaran untuk independent checking consultant ya ke-94, dan juga untuk automatic train protection dan untuk kemajuan kerja nombor 89 jumlah 60,379 ringgit, 60,379,300 ringgit ya. Dan juga ianya juga digunakan untuk menaik taraf kemudahan infrastruktur landasan berkembar elektrik di Lembah Kelang KVDT fasa 1 ya, di mana 6,857,776 ringgit diperlukan ya untuk membiayai tuntutan bayaran kemajuan kerja juga ya. Dan tadi Jalan Tut bertanya mengkali, itu saya pergi nantilah ya. Ini saya untuk detail untuk peruntukan tambahan ini ya.
Seterusnya ialah untuk membiayai keperluan tambahan bagi membiayai tuntutan bayaran interim untuk menaik taraf KVDT fasa 2 juga, iaitu untuk Special Independent Technical Committee sebanyak RM4,85,691.5 dan juga RM5,757,200 dan juga digunakan untuk kemajuan kerja interim nombor 8 berjumlah RM30,316,954,80 dan juga untuk kemajuan kerja interim nombor 9 berjumlah RM10,494,693,51 dan juga ianya juga digunakan untuk membayar keperluan tambahan bagi membiayai tuntutan bayaran Independent Professional Quantity Surveyor untuk landasan berkembar Ipoh Padang Besar berjumlah RM891,428. Dan seterusnya ialah ia juga di bawah kepala ini juga ianya digunakan sebanyak untuk keperluan tambahan bagi membiayai tuntutan bayaran kerja nombor 47 berjumlah RM48,258 bagi transformasi KTMB iaitu rolling stock di pembinaan depo penyelenggaraan tren di MU dan naik taraf stesen di tempat. Jadi ini adalah kenapa peruntukan ini diperlukan hanyalah untuk membayar kontrak-kontrak yang sedang berjalan, sedang pun dilaksanakan. Ya. Dan persoalan yang dibangkit oleh Jerantut antaranya ialah tentang kos KVDT 1 dan 2. Ya. Jumlah yang telah pun dibayar sehingga tahun 2023 ialah untuk KVDT 1 ialah 1 bilion KVDT 1 ialah RM1,321,566 ya, dan KVDT 2 mungkin ada kesilapan sedikit di sini ya, mungkin get check sikit. Ya. Sikit. Saya rasa apa yang Menteri dah present selama 7 minit tadi, just the numbers. Ya. Numbers tu saya rasa kita boleh bagi ada jawapan ada ni, ada. Sebab kita ada 3 minit lagi. Banyak kawan-kawan saya bahas. Tak, dia bukan apa juga. Actually, we want to go straight to this. I have to explain pasal apa guna duit ni saja. Kita ada yang sebenarnya ialah kalau ni boleh ini pasal peruntukan ni je apa gunanya? Apa guna kita minta tambah ni? Inilah jawapan saya. Inilah gunanya ni untuk bayar ini, bayar ini. Nak tahu perinciannya. Tapi banyak kita tanya lain. Tunggulah, ini dulu saya utamakan tentang peruntukan ini dulu. Selepas itu soalan-soalan lain tu nantilah. Ya, ni dah ada, dah sedia dah semua ni banyak. Ya. Jadi yang KVDT 1, KVDT 2 ya. Ni pembelanjaan setakat ini 1,321 ada 2 pembayaran ya. Di bawah KVDT 1 dan 2 ya. Dan seterusnya lagi yang ini dah pergi ke jawapan-jawapan yang ditanyakan tadi yang ekstra ni. Jadi saya tidak mengikut urutan ya. YB yang bertanya, yang ditanyakan oleh Pasir Gudang iaitu cadangan HSR tidak dilaksanakan. Untuk makluman yang berhormat Pasir Gudang, isu HR ini adalah di luar skop. Okey, itu sudah pasti. Walau bagaimanapun kementerian mengambil maklumlah tentang pandangan YB Pasir Gudang ini ya. Seterusnya Stew bertanyakan tentang Kuala Terengganu dicadang jadi lapangan terbang antarabangsa. Walaupun lapangan terbang KT tidak dikategorikan sebagai lapangan antarabangsa, lapangan ini boleh mengendalikan operasi penerbangan antarabangsa berjadual dan tidak berjadual seperti di Kuantan dan Ipoh. Jadi tinggal hanya saja kalau kita nak gunakan ini mungkin kena perlu ada kerjasama dengan MOTEC untuk menarik pelancong. Menarik pelancong ke sana dan we can arrange jika kebal terbang yang
besar yang boleh landing di sana, boleh bawa ke sana. Itu mainan peranan daripada pelancongan. Sama juga airport-airport yang lain sebenarnya banyak yang minta, well, if you can bring the pelancong there, direct, arrange a special flight, we can always give the kebenaran aircraft yang boleh landing di sana. Ya, itu satu. Keduanya, Jerantuk lagi bertanya, adakah terdapat VO atau EOT untuk projek banyak projek tanya Jerantuk ni iaitu tentang maklumat. Untuk makluman yang YB Jerantuk lah semua kontrak kerja akan ditakbir mengikut klausa-klausa kontrak yang tadi disoalkanlah, banyak persoalan tadi. Sehubungan itu, jika terdapat asas untuk VO ataupun EOT kepada projek berkenaan, maka kelulusan akan diberi mengikut terma kontrak. Walau bagaimanapun, ya, kementerian akan mengawal kos projek supaya tidak melebihi ceiling dan siap mengikut tempoh masa. Ini yang ditanyakan juga tadi tentang MRDC. Ya, Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pengangkutan berhasrat untuk memberi fokus kepada pembangunan industri rail dengan meningkatkan kapasiti pemain tempatan untuk terlibat secara aktif. Justru Kementerian Pengangkutan melalui agensinya, iaitu the Malaysian Rail Development Corporation, sedang dalam proses pengumpulan maklumat dan konsep di mana MOT melihat institusi MIRA boleh dikembangkan memandangkannya menempatkan pakar dalam bidang rail dan menjadi aset penting dalam program pembangunan sumber manusia. Di bawah rangka kerja pembangunan kemahiran dan keupayaan, fokus MRDC adalah untuk menangani jurang permintaan dan kemahiran dalam industri rail, menyelaras kompetensi kemahiran serta memastikan standard latihan adalah melalui proses akreditasi oleh MRDC bersama agensi yang berkaitan. MRDC berperanan untuk memastikan kemudahan latihan dan akademi rail sedia ada di naik taraf serta diintegrasi bagi mewujudkan satu rangkaian pusat latihan rail yang lebih teratur. Akademi sedia ada seperti Malaysia Railway Academy, MIRA, KTMB, Rapid Rail Academy, Prasarana, MRTC Academy dan juga pusat latihan rail lain yang bakal dibangunkan akan diselaras di bawah standard yang sama dari segi modul pembangunan latihan, penyampaian kurikulum dan kaedah penilaian. Ya. Jadi usaha ini tidak dilihat sebagai redundant dengan MIRA kerana usaha ini akan meningkatkan kapasiti dan keupayaan MIRA selaku pusat latihan kereta api yang unggul di peringkat ASEAN ini. MRDC bersama-sama pakar sedia ada di MIRA, pensyarah dan juga kaki tangan pakar MIRA akan membangunkan modul-modul teknikal modul terkini bersama institusi berwibawa seperti National Skill Academy for Rail, NSAR United Kingdom dan Chinese Academy for Rail Sciences, CARS, China, serta layanan penyedia latihan yang berkualiti. Ya. Jadi perlu buang tentang balik lagi, Menteri? Ada sikit lagi, dua keping lagi lah. Ya. Ada tiga, Tan Sri, pengerusi. Satu lagi ialah ini kita berkenaan dengan ranking yang disebut tadi itulah, yang kita tahu lah, kita maklum lah. Dan pasal the 8 worst in ASEAN lah. Yalah, itu mengikut penilaian di skop badan yang membuat sebut ya. Namun kita mengambil perhatian tentang perkara ini dan kita ada task force dibuat tentang masalah queue, kecukupan counter immigration, dan kita kena bekerjasama pula. Ada counter tapi pegawai immigration pula tidak mencukupi. Semua perkara ini dilihat sebenarnya di bawah task force ini untuk lebih memperbaiki lagi. Ya. Dan seterusnya juga yang ditanyakan oleh Jerantuk juga, iaitu tentang projek yang ditangguhkan. Untuk maklumat, tiada projek KTMB yang ditangguhkan. Semua projek yang diluluskan akan dilaksanakan, insya-Allah. Kementerian akan terus memantau ya dalam
dan pelaksanaan semua projek supaya tidak berlaku kelewatan. Okey, KVDT 1 dan 2 tadi tentang yang ditanyakan oleh YB Bangi. Projek KVDT 1 insya-Allah akan siap mengikut kontraknya pada 26 April tahun 2024. Ya, projek ini apabila siap nanti akan menambah baik perkhidmatan kereta api, terutamanya perkhidmatan komuter di Lembah Kelang insya-Allah. Dan projek KVDT fasa 2 telah dilantik kontraktornya pada 29 Julai 2022. Projek sedang berjalan mengikut jadual dan akan siap pada insya-Allah 16 Januari 2029. Pada masa ini tiada lagi tindakan mahkamah terhadap kerajaan oleh kontraktor. Dan rasanya ni ada satu lagi tambahan, sorry Tan Sri, alang-alang dah ada. Ini daripada STIU juga, iaitu tentang laluan baru di bawah projek lapangan terbang Sultan Ismail. Adalah dimaklumkan bahawa tuntutan tambahan peruntukan ini tidak lain adalah untuk bayaran kontrak, bukannya tambahan atau peningkatan kos kontrak. Ianya adalah untuk membayar projek kerja yang sedang berjalan. Rasanya itu saja dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bertanya. Baik. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P28 anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2023 hendaklah diluluskan. Yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P28 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Seterusnya ialah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Kepala Pembangunan P30 di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Oleh sebab P30 hanya token saja, maka tidak perlu dibahaskan. Saya bacakan masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P30 anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2023 hendaklah diluluskan. Ahli yang bersetuju kata setuju, yang tidak kata tidak, lebih suara yang bersetuju perbelanjaan di bawah kepala P jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Kesihatan, Kepala Bekalan B42 di bawah Kementerian Kesihatan terbuka untuk dibahas dan saya difahamkan ada ramai. Ada 6 orang yang akan berbahas. Jelutong, Kuala Langat, Bukit Bendera, Kuala Nerus, Tuaran dan Kalabakan. Baik, saya jemput Jelutong. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya merujuk terus kepada maksud B42 Kementerian Kesihatan. Tambahan sebanyak 687 juta adalah dikendaki bagi menampung perbelanjaan pengoperasian hospital termasuk bayaran pelarasan purata gaji minima. Saya ingin menyentuh perkara ini. Persoalan saya, kenapa kita masih lagi mendengar keluhan doktor kontrak? Baru-baru ini saya membaca berita. Ini adalah tajuk dalam bahasa Inggeris. MOH orders over 1,000 contract doctors to resign before accepting permanent post. Adakah ini benar? Kalau kita ingin membuat pelarasan gaji, soalan saya, kenapakah kebajikan doktor kontrak dalam perkhidmatan Kementerian Kesihatan tidak diberi perhatian? Saya ingin tahu apakah penjelasan. Sama ada penambahan jumlah ini akan menjamin bahawa doktor-doktor kontrak yang telah berkhidmat begitu tekun dengan memberi perkhidmatan yang begitu baik telah diberi perhatian. Saya sering kali mendengar, masa dahulu saya di sebelah sana kita mendengar keluhan oleh doktor-doktor kontrak ini. Saya yakin dan percaya dengan Menteri Kesihatan yang baru yang sungguh prihatin dan memperjuangkan nasib doktor-doktor, termasuklah yang amat berhormat
Perdana Menteri kita yang selalu prihatin kepada semua masalah yang membelenggu masyarakat. Ini doktor kita yang memberi perkhidmatan yang begitu baik, yang memperjuangkan kesihatan, memastikan bahawa kita diberi perhatian yang begitu baik, terutamanya semasa COVID. Ramai lagi yang masih lagi berkhidmat sebagai kontrak, doktor kontrak yang telah berkhidmat semasa 2019 dan 2020, tahun 2020 dan 2021 ketika kita bergelut dengan masalah COVID ini. Ada yang hantar WhatsApp, ada yang meminta saya kalau nasib mereka akan diberi perhatian oleh kerajaan yang ada sekarang. Perkara yang kedua yang ingin saya menyentuh adalah perbelanjaan bekalan perubatan fasiliti kesihatan, menampung bayaran konsesi penswastaan makmal ubat dan stor. Tuan Pengerusi, saya mendengar selalu pesara-pesara yang berkhidmat dengan kerajaan, tentera, PDRM, selalu mengeluh, terutamanya yang mengalami masalah kesihatan yang kritikal, sakit jantung, darah tinggi, kencing manis. Apabila mereka pergi ke hospital, mereka diberitahu bahawa ubat itu perlu dibeli di makmal di luar, dan tidak ada bekalan di hospital. Dan jumlah yang dibelanjakan oleh mereka bagi ubat-ubat tertentu adalah begitu banyak. Dan saya ingin tanya sama ada perbelanjaan bekalan perubatan fasiliti kesihatan dan menampung bayaran konsesi penswastaan ini, terutamanya bagi makmal ubat dan stor, boleh diberi perhatian dengan lebih tekun lagi oleh kerajaan yang ada sekarang. Kerana Yang Berhormat Menteri adalah seorang yang sungguh prihatin, seorang yang saya difahamkan merupakan doktor yang pakar dalam cara beliau merawat pesakit-pesakit dan sungguh prihatin. Saya yakin dan percaya doktor Yang Berhormat akan memberi perhatian kepada perkara ini kerana selalunya terdapat keluhan daripada golongan pesara-pesara bahawa ubat-ubat yang diperlukan oleh mereka bagi penyakit-penyakit kritikal seperti sakit jantung, seperti kencing manis dan tekanan darah adalah ubat-ubat yang tak dapat mereka beli daripada dapat bekalan daripada hospital kerajaan. So saya ingin memohon penjelasan sama ada perkara-perkara ini boleh diberi perhatian. Terima kasih Tuan Pengerusi di atas peluang yang telah diberikan. Baik, saya jemput Kuala Langat. Terima kasih Tan Sri Pengerusi di atas peluang yang diberikan kepada saya dalam bajet tambahan Kementerian Kesihatan B42. Saya kira ini bukan kali pertama. Tahun lalu pun pada 30 Mac 2023, Dewan Rakyat telah meluluskan perbelanjaan tambahan yang saya kira lebih kurang jumlahnya agak sama. Tahun ini agak lebih sedikit. Saya melihat daripada butiran, 3 butiran utama iaitu perubatan, program khusus dan komitmen kewangan berkaitan dengan pengurusan hospital, bekalan perubatan fasiliti kesihatan dan konsesi penswastaan makmal ubat dan stor. Pertamanya berkaitan dengan pengurusan hospital. Disebutkan di sini menampung perbelanjaan pengoperasian hospital termasuk bayaran pelasan purata gaji minimum. Saya kira kita faham dengan polisi yang telah juga dilakukan pada tahun lepas mungkin tidak dibajetkan pada tahun sebelum itu, dan saya kira cuma saya nak dapat maklumat juga daripada kerajaan apakah perbelanjaan yang lain. Adakah ini juga melibatkan perbelanjaan emolument yang mana dengan perlantikan pejabat-pejabat ataupun pegawai-pegawai perubatan farmasi dan pegawai yang lain yang kita jawab daripada kontrak kepada tetap itu juga melibatkan daripada peruntukan-peruntukan ini. Kita faham apabila usaha kepada kerajaan pada tahun 2019 hingga 23 seramai 9,822 pegawai perubatan yang telah dilantik sebagai tetap dan dijangkakan pada tahun 2024 hingga 25 6,000 pegawai perubatan, dan saya kira kalau ini tidak dibajetkan mungkin akan menyebabkan juga bajet tambahan selepas ini. Cuma saya melihat bagaimana mungkin saya sebenarnya nak ucapkan tahniahlah kepada Yang Berhormat Menteri dengan KPI yang disebutkan oleh Timbalan Menteri semasa penggulungan beberapa KPI, dan antaranya usaha pada hari ini mewujudkan satu entiti health
Transformation Office. Walaupun mungkin tidaklah seperti yang kita harapkan satu Suruhanjaya yang berwibawa dan independen, tetapi saya mengharapkan dengan adanya jawatan kuasa yang akan dibentuk ini atau satu pengurusan yang baru yang akan menangani masalah reformasi kesihatan di dalam negara kita, juga akan melihat bagaimana soal mungkin emolument ataupun allowance dan juga pembayaran-pembayaran yang lain. Hari ini kita dengar apabila ada isu yang seolah-olah apabila dibuat secara runcit, apabila isu doktor-doktor yang berkhidmat di pusat-pusat klinik lanjutan di Selangor tidak mendapat bayaran untuk itu dan diberikan pilihan untuk mengambil cuti sebagai gantian, dan kerajaan telah berusaha memberikan allowance lokum RM80 yang saya sebutkan lebih daripada apa yang berlaku di peringkat GP ataupun swasta pada hari ini. Dan juga kalau kita nak bandingkan dengan RM25 ataupun RM9 pada hari ini on calls allowance yang dicadangkan supaya naik pada RM25 ini, supaya dilihat secara menyeluruh, supaya akhirnya kadang-kadang saya lihat doktor on call ni lebih teruk dalam di mana mereka bekerja. Ada yang kadang-kadang memang tak tidur malam apabila on call. Dan kalau kita berikan hanya sekadar sehingga RM25, mungkin tidak berpadanan lah kalau kita nak bandingkan dengan RM80 doktor lokum di klinik lanjutan. Sebab tu saya ingin melihat supaya dia dilihat secara menyeluruh, dan saya harapkan STO ini akan memainkan peranan untuk melihat bukan sahaja pegawai-pegawai perubatan tetapi juga pegawai farmasi yang tidak ada allowance lebih masa sebagai contoh. Mungkin sistem saraan penjawat awam kepada jurawat-jurawat sebagai contoh. Mungkin boleh dilihat secara mudah supaya akhirnya kita akan dapat dengan peruntukan yang kita keluarkan ini, kita dapat juga lihat ROI. Sebagai contoh, mungkin hari ini kalau kita dimaklumkan bahawa peruntukan sistem perubatan madani sudah mencecah RM78 juta daripada RM100 juta peruntukan. Mungkin dengan pertambahan pegawai-pegawai perubatan dan juga kumpulan sokongan ini, akhirnya kita dapat menyelesaikan isu yang kita wujudkan skim perubatan madani ini untuk mengurangkan kesesakan dan memberikan peluang kepada mereka-mereka yang B40 untuk juga mendapat perkhidmatan cepat di klinik-klinik kesihatan. Kemudian saya ingin menyentuh soal bekalan perubatan fasiliti kesihatan. Saya lihat hampir 17% daripada peruntukan yang anggaran asal, sejumlah RM553 juta. Saya nak minta beberapa maklumat daripada kerajaan. Adakah ini salah satu bentuk perolehan kepada fasiliti-fasiliti yang baru? Kerana saya kira kalau ini adalah program khusus, mungkin sudah juga dirancangkan di peringkat awal. Tetapi apakah sama ada ini juga adalah satu keperluan yang mendadak yang perlu diwujudkan untuk meningkatkan taraf kesihatan dalam negara kita. Dan yang terakhir berkaitan dengan konsesi penswastaan makmal ubat dan stor, saya juga nak dapat maklumat adakah ini disebabkan oleh ada pertambahan syarikat konsesi ataupun tanggungan kita yang mungkin semakin meningkat disebabkan keperluan-keperluan ataupun kapasiti yang lebih besar. Saya juga nak dapatkan mungkin sedikit maklumat daripada kerajaan satu komitmen daripada kerajaan berkaitan dengan isu ubat-ubatan ini, apabila terutamanya kepada pesan-pesan kerajaan yang discharge daripada IJN, ada makluman yang sampai kepada saya soal discharge daripada IJN dan berdasarkan kepada perkara itu saya faham, tetapi ada di antara mereka ini tidak dapat ubat yang sepatut mereka dapat di IJN. Apabila mereka dirujukkan kepada hospital KKM, kardiologi dan juga hospital kardiotoraksi, tetapi ubatnya tidak dapat di situ. Mungkin soal consultation dan sebagainya mereka boleh dapatkan, walaupun mereka terpaksa mungkin lebih sesak sebab tanggungan di hospital KKM itu sendiri, tetapi saya ingat jaminan untuk mereka juga dapat mendapat bekalan ubat ini harus menjadi keutamaan. Terima kasih, Tan Sri Pengerusi. Baik, saya jemput Bukit Bendera. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Bukit Bendera akan terus ke butiran 020200 mengenai pengurusan hospital. Hospital Pulau Pinang menghadapi cabaran berkaitan kesesakan dan juga kapasiti. Kemudahan hospital kita tahu mencapai hadnya dan juga membawa kepada masalah penungguan yang lama.
Dan di sinilah kesukaran dalam menyediakan penjagaan yang tepat pada masanya akan timbul. Jadi kesesakan yang berlebihan ataupun overcrowding dengan izin menimbulkan akibat yang serius kepada penyakit, terutamanya mereka yang memerlukan perubatan segera. Tempoh menunggu yang lama memburukkan lagi keadaan. Pesakit akan jadi lagi sakit kerana ketidakselesaan dan juga membawa kepada tekanan stres untuk pesakit dan juga keluarga mereka. Jadi selain itu, masa menunggu yang lama membebankan sumber dan juga kaki tangan hospital kerana mereka perlu mengurus kemasukan pesakit sambil mengekalkan standard penjagaan yang berkualiti. Jadi di sini Bukit Bendera ingin memberikan beberapa cadangan kepada Bukit Bendera mendapat beberapa cadangan daripada pesakit agar pihak hospital dapat mencubakan misalnya menggunakan teknologi untuk mencipta aplikasi di mana pesakit boleh muat turun aplikasi ini ke telefon mereka, dan ini boleh membenarkan mereka untuk pergi ke tempat-tempat lain seperti kafeteria dan sebagainya ataupun luar hospital untuk membuat perkara-perkara yang lain. Jadi Bukit Bendera juga yakin bahawa cara ini juga mampu mengurangkan masalah kekurangan parking dan sebagainya. Tapi kekanan sumber termasuk peralatan, bekalan dan juga kemudahan perubahan yang terhad juga menimbulkan beberapa cabaran. Jadi di sinilah pembiayaan yang mencukupi untuk Hospital Pulau Pinang adalah penting untuk menangani kekanan yang sedia ada dan juga memastikan bahawa hospital ini mempunyai sumber yang diperlukan untuk menyediakan penjagaan yang berkualiti. This is the keyword, penjagaan kualiti dengan izin di negeri kita ini. Jadi balik pada Hospital Pulau Pinang, memang terdapat pelbagai cabaran. Dan juga seperti mana ya cabaran tu sebagai contoh peralatan yang usang, tak berfungsi dan sebagainya. Benda-benda ini boleh menjejaskan kualiti penjagaan yang disediakan. Kerana profesional penjaga kesihatan mungkin kadang-kadang tidak mempunyai akses kepada alat dan teknologi yang diperlukan dan mengakibatkan kelewatan dalam penjagaan dan sebagainya. Jadi tambahan pula, peralatan yang usang dan kerap rosak di hospital ini juga mendatangkan risiko keselamatan kepada pesakit dan juga kaki tangan hospital. Jadi peralatan yang tidak berfungsi ini boleh menyebabkan juga kesilapan diagnosis dan rawatan. Jadi benda inilah kita nak elakkan. Jadi Hospital Pulau Pinang juga menghadapi masalah tempat letak kereta yang ketara dengan tempat letak kereta yang tak mencukupi untuk pesakit dan pelawat. Jadi walaupun mempunyai tempat letak kereta yang bertingkat, ia kadang-kadang tak mudah diakses kerana sebagai contoh ia berada di kawasan yang luar, ia tidak disambung dengan bangunan utama hospital. Jadi selain daripada itu, kekurangan tempat letak kereta yang accessible kepada pesakit itu adalah satu perkara yang sering kali dibangkitkan. Jadi lebih-lebih lagi, tempat letak kereta haram sepanjang jalan residensi kadang-kadang memburukkan lagi keadaan. Jadi salah satu penyelesaian yang saya rasa berpotensi dan harap dapat diberi pertimbangan adalah untuk menyediakan satu tempat letak kereta sebagai contoh di bawah Padang Polo. Jadi ia bersifatkan tempat letak kereta bertingkat di bawah tanah. Jadi sekaligus dapat menyediakan tempat yang elok, sesuai mudah, dan pada masa yang sama kita dapat membuatkan sesuatu yang baiklah untuk keluarga yang dapat beriadah ke Padang Polo. Jadi balik kepada isu. Di sini Bukit Bendera ingin menegaskan bahawa Bukit Bendera tidak mengkritik tetapi hanya menyatakan kebimbangan yang serius membenarkan Hospital Pulau Pinang ini terletak di dalam kawasan parlimen saya. Jadi access to basic quality health is one of the most fundamental domestic issues facing our nation. Dengan izin, Bukit Bendera yakin isu-isu yang dibangkitkan tidak akan diabaikan oleh Yang Berhormat Menteri. Jadi izinkan saya mengakhiri perbahasan dengan kata-kata ini, iaitu penjagaan kesihatan bukan hanya satu keistimewaan untuk segelintir yang bernasib baik, tetapi hak asasi manusia untuk semua. Jadi akses kepada penjagaan kesihatan tidak seharusnya ditentukan oleh wang ringgit atau status sosial, tetapi harus diiktiraf sebagai hak asasi manusia bagi setiap individu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Kuala Nerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Pengerusi kerana
memberi peluang kepada Dewan Terus untuk serta dalam bahasan jawatankuasa dan undang-undang perbekalan tambahan 2023-2024. Datuk Pengerusi, saya terus menjawab pada butiran 08-07-00 bekalan perubatan fasiliti kesihatan. Peruntukan tambahan yang diperlukan ialah RM593,186,050 iaitu penambahan sebanyak 17%. Ini merupakan suatu tambahan yang agak besar dan sama juga mungkin tahun lepas pun begitu. Cuma apa yang saya ingin penjelasan ialah kenapakah peruntukan ini tidak mencukupi? Adakah kerana berlaku penambahan pesakit yang luar jangka seperti wabak 2020-2021 ada COVID. Tapi setakat yang kita maklum tidak ada wabak besar dalam tempoh tersebut. Dan juga adakah kerana peningkatan harga ubat akibat daripada pertukaran wang asing dan juga daripada wabak cukai yang diperkenalkan. Yang kedua, penambahan bajet yang hampir setengah bilion juga pada tahun lepas kita kira keadaan duit tidaklah seteruk pada hari ini dan juga belum ada juga SST dinaikkan. Saya bimbang dengan kenaikan SST dan juga kejatuhan nilai ringgit ini akan memerlukan pertambahan bajet yang lebih besar pula untuk tahun 2024. Ini harus kita lihat keadaan ini supaya tidak menekan kepada bajet ataupun kewangan kerajaan itu sendiri. Oleh itu, Datuk Pengerusi, suka saya mencadangkan beberapa perkara di sini untuk kelestarian Kementerian Kesihatan untuk masa hadapan. Yang pertamanya ialah untuk kita meningkatkan kempen pencegahan penyakit selaras dengan agenda Nasional Malaysia Sihat (NMS) yang menekankan pembudayaan hidup sihat dan kelestarian persekitaran yang menyokong hidup sihat rakyat Malaysia. Melalui pembudayaan gaya hidup sihat ini, pelbagai jenis penyakit yang kita kira dapat dicegah. Antaranya ialah seperti hipertension, darah tinggi, diabetes, kecil manis, penyakit-penyakit jantung, kegagalan buah pinggang atau renal failure dan lain-lain penyakit-penyakit ataupun wabak, contoh wabak denggi. Ini semua dapat kita elakkan atau kurangkan sekiranya rakyat ini mengamalkan budaya hidup sihat di mana ditekankan dalam agenda nasional Malaysia Sihat. Selain sikit minta celahan untuk Yang Berhormat Menteri memberi pandangan atau respon. Adakah perbekalan tambahan ini juga untuk kementerian melihat program skim perubatan madani yang telah diperkecilkan, yang hanya ada 10 daerah sekarang ini diperluaskan kembali seperti asal, ya. Dan isu juga yang ditimbul, klinik-klinik sebelum ini termasuk di daerah Sadisik, mereka belum dapat tuntutan klaim yang telah tertunggak sekian lama dan dia tinggal dalam 10 daerah itu di Kedah tak ada. Jadi mohon kalau dapat Menteri menjawab. Ya. Terima kasih. Ya. Saya juga nak pergi ke situ. Antara yang penting bagi kita untuk mencegah daripada kos rawatan yang tinggi ialah pesakit-pesakit mendapatkan rawatan yang awal ataupun prompt treatment yang merupakan langkah yang boleh mencegah daripada mendapat komplikasi yang lebih teruk. Oleh itu, SPM atau skim perubatan madani adalah antara caranya yang dapat kita selesai perkara ini kerana golongan B40 dapat akses berklinik yang paling dekat dengan rumah mereka. Oleh itu saya cadangkan SPM ini yang sekarang dikecilkan kepada 10 daerah diluaskan ke seluruh negara, termasuklah distrik di Kuala Lumpur dan sebagaimana, supaya kita dapat mencegah komplikasi penyakit yang lebih teruk. Datuk Pengerusi juga saya ingin maklumkan di sini ialah kerajaan berbelanja kira-kira 6 hingga 7 bilion ringgit Malaysia setahun untuk merawat penyakit yang ada hubung kait dengan merokok atau produk merokok. Oleh itu saya melihat dengan keadaan ini, akta yang diluluskan sekadar menyekat mereka yang berumur 18 tahun ke bawah saja tidak boleh merokok ataupun vaping dengan izin adalah tidak memadai untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh itu saya mencadangkan kepada Kementerian Kesihatan yang sesama dalam jawatankuasa pilihan khas sebelum ini supaya agenda GEG ini dapat diusahakan semula untuk memastikan benar-benar kita dapat mengurangkan dengan drastik golongan yang merokok ataupun menggunakan produk merokok demi untuk mengurangkan kos yang akan ditanggung oleh kerajaan akibat daripada rawatan penyakit-penyakit yang hubung kait dengan amalan ataupun tabiat merokok ataupun vaping ini.
Yang seterusnya suka saya sentuh tentang butiran 090100 konsesi perswastaan makmal obat dan stok. Saya dapat makluman bahawa projek rintis pemberian ubat PrEP atau Pre-Exposure Prophylaxis Government (GOV) untuk mencegah HIV telah dimulakan di 18 klinik kesihatan pada Januari yang lalu. Manakala tambahan 3 lagi klinik kesihatan pada pertengahan tahun ini. Jadi adakah perluasan projek rintis PrEP GOV ini telah diambil kira dalam belanjaan 2024? Atau juga memerlukan bajet tambahan untuk tahun 2024 kerana walaupun obat ini ditaja oleh pihak tertentu, tapi kos ujian makmal masih lagi ditanggung oleh KKM dan kos ujian makmal adalah sangat tinggi. Mohon penjelasan daripada Menteri yang budiman. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Tuaran. Yang Berhormat Tuaran. Jika tiada, Yang Berhormat Kalabakan. Terima kasih untuk pengurusi. Saya akan terus kepada butiran 020200 pengurusan hospital. Jadi antara aspek utama pengurusan hospital adalah untuk menyediakan kaki tangan perkhidmatan yang mencukupi bagi menampung keperluan pesakit. Apa yang membimbangkan adalah berdasarkan jawapan YB Menteri pada sesi soal jawab yang lalu telah menyatakan bahawa sejumlah 1,696 pegawai perubatan meninggalkan sektor perkhidmatan awam pada 2022 dengan 54% daripadanya telah menerima tawaran untuk berkhidmat di sektor swasta atau badan berkanun, manakala 4.5% ataupun 477 daripada jumlah keseluruhan pegawai perubatan yang meninggalkan sektor awam itu telah berhijrah untuk bekerja ke luar negara. Justru, penghijrahan tenaga mahir dalam sektor perubatan ini akan mengakibatkan negara mengalami masalah brain drain dalam sektor ini. Tambahan pula, sehingga kini kita masih lagi belum berjaya mencapai sasaran nisbah seorang doktor kepada 400 pesakit untuk kemudahan penjagaan kesihatan awam, seperti mana yang telah ditetapkan sejak sekian lama. Kini di sesetengah hospital, nisbah meningkat setinggi 1 hingga 1,000 pesakit dan terdapat juga kekurangan dalam bilangan orang awam berbanding pakar penjagaan kesihatan. Pada pandangan saya, antara faktor yang membawa kepada masalah ini adalah kekecewaan doktor disebabkan oleh kegagalan untuk menyerap mereka ke penjawatan tetap sehingga bertahun lamanya. Seharusnya, selepas tamat saja housemanship, mereka sepatutnya diserap ke penjawatan tetap UD 44. Namun disebabkan atas alasan tiada kekosongan jawatan, maka diwujudkan penjawatan baru iaitu UD 43. Malah, setelah lulus untuk pertimbangan ke penjawatan tetap, ada yang terpaksa menunggu sehingga bertahun untuk diserapkan ke penjawatan tetap UD 44 dan terpaksa kekal di UD 43. Sudah pasti, ini akan menimbulkan perasaan kecewa di kalangan para doktor ini. Seolah-olah usaha dan hikmat batin mereka tidak dipandang. Hal ini menjadi faktor ada di antara mereka mengambil keputusan untuk keluar daripada sektor perkhidmatan perubatan kerajaan dan berkhidmat di dalam sektor perkhidmatan swasta. Dan sebagainya disebabkan oleh gaji dan faedah yang sudah pasti lebih lumayan dan lebih tinggi setimpal dengan kerja mereka. Kita faham, masalah ini berpunca disebabkan oleh ketiadaan penjawatan baru yang dibuka oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, mengakibatkan para doktor ini terus kekal di grade yang sama. Justru itu saya menggesa agar pihak kerajaan memberikan perhatian serius terhadap masalah ini kerana kita bimbang sekiranya tiada jalan penyelesaian tuntas dalam masa ini, ianya akan merisikokan sektor perkhidmatan perubatan awam negara. Sudah pasti kita tidak mahu peristiwa hartal doktor kontrak yang sebelum ini berlaku berulang kembali. Sekiranya ianya berulang dan kali ini lebih dahsyat, sudah pasti ianya akan melumpuhkan sektor perkhidmatan perubatan awam negara. Terima kasih untuk pengurusi. Terima kasih Yang Berhormat Kalabakan. Berikutnya saya silakan Menteri untuk menjawab. 10 minit. 10 minit. Terima kasih atas timbalan
pengurusi, dan terima kasih kepada kelima-lima ahli yang berhormat yang memberikan pengujahan mereka sebentar tadi, YB Jelutung, ya, Kuala Langat, Bukit Bendera, Kuala Nerus dan Kalabakan akhirnya. Datuk Timbalan Pengurusi, perlu saya perjelaskan bahawa apa yang telah menjadi bekalan tambahan adalah perbelanjaan yang tidak dapat diperuntukkan pada bajet 2023. Maksudnya perbelanjaan yang lebih daripada yang diperuntukkan. Justru pada semua ahli-ahli yang berhormat yang berujah sebentar tadi harus memberi fokus kepada apakah antara lainnya sebab-sebab utama yang menjadikan perbelanjaan itu melepasi peruntukan yang diberikan. Ya, kalau saya sebutkan sedikit, Datuk Pengurusi, ya, apabila kalau diperhatikan, ya, perbelanjaan yang telah melebihi itu adalah sejumlah, ya, yang diperuntukkan 49 bilion, pada akhirnya berlebihan 571.54 juta, ya, dari segi bekalan perubatan fasiliti kesihatan 080-700 dan juga 990-100. Itu di segi kedua-dua perbelanjaan, bekalan perubatan, fasiliti kesihatan dan juga konsesi penswastaan makmal, ubat dan stor. Bermakna perbelanjaan yang diperuntukkan 33 contohnya, tapi dibelanjakan 38, ya, bilion. Itu adalah kelebihan 553, ya, dan bagi penswastaan konsesi penswastaan makmal dan ubat dan stor diperuntukkan 1.6 tapi dibelanjakan 1.618.3 bilion, bermaksud lebihan 18.3 juta. Begitulah juga pengurusan hospital diperuntukkan 985.12 juta tapi dibelanjakan 1.101.52 bilion, bermakna melebihi 100, dengan maksud kata lebihan perbelanjaan 116.4. Persoalannya adalah mengapakah perlu perbelanjaan lebihan itu, apakah tidak dijangka dan diperuntukkan. Jadi ini yang saya rasa perlu kita buat penjelasan sebagai satu kerajaan yang bertanggungjawab dari sudut fiduciary responsibility dengan izin, ya, kebertanggungjawaban keuangan, yang mana mengapa ditambah belanja satu yang tidak diperuntukkan ketika kita luluskan bekalan perbelanjaan 2023 lalu, ya. Pertama 020-200 lebihan itu adalah terkait dengan perintah pelarasan gaji minimum. Itu yang menyebabkan, ya, diperuntukkan pengurusan hospital ini dari sudut itu saja. Ya, itu pertamanya. Maaf, ya, itu antara sebab mengapa 100 juta, ya, untuk pelarasan ataupun perintah gaji minimum kontrak kawalan keselamatan. Itu pertama. Kedua, daripada 116.4 juta yang lebih itu, perbelanjaan adalah perbelanjaan untuk mengurus pengoperasian hospital adalah 16.1 juta. Itu pertama. Tentang terkait kebersihan 6.4 juta serta kontrak penyumberluaran sajian makanan dan perolehan bahan mentah hospital melibatkan perbelanjaan lebihan 10 juta. Jumlah besarnya adalah 116.4 juta. Itu adalah mengapa perbelanjaan melebihi peruntukan. Itu yang perlu ditanya. Why? Kenapa perbelanjaan itu lebih? Apakah tidak dicongak, tidak ditaksirkan, tidak diunjurkan begitu? Ini sebab-sebabnya. Datuk Pengurusi, kedua, yang terkait dengan bekalan perubatan fasiliti kesihatan 080-700, ya, kita diperuntukkan 3.301 bilion tapi telah berbelanja 3.854 bilion. Bermaksud Pengurusi, perbelanjaan melebihi 53.2 juta. Ya. Pengurusi, Boleh celah, ya, Datuk Pengurusi.
ingin penjelasan. Berkaitan dengan 020200 pengurusan hospital, dia tidak langsung melibatkan dengan penambahan penjawatan kekal pegawai perubatan yang telah diluluskan pada tahun sebelum itu. Ya. Ini adalah penjelasan yang dibuat oleh kewangan, ya, yang dimaksudkan dengan tambahan itu 100 juta adalah terkait dengan gaji perintah gaji minimum dan tak terkait dengan yang lain. Ya, itu adalah seperti mana yang tertera dalam penjelasan. Kalau begitu, saya melihat bahawa sumber mana daripada kelulusan-kelulusan penjawat-penjawat pegawai perubatan yang telah dilantik daripada kontrak kepada tetap, adakah menunjukkan peruntukan pada ketika itu ataupun sumber daripada saya pasti ketika mereka telah membuat keputusan, JP membuat keputusan-keputusan itu, perbelanjaan itu telah diambil kira dan emolument itulah dalam emolument, bukan dalam perbelanjaan yang terkait dengan pengurusan hospital Kuala Langat, ya. Jadi itu jelas. 1164 juta sebabnya adalah kerana perkara itu. Kalau saya boleh teruskan, hanya tinggal 3 minit lagi, ya. Terlalu banyak yang tak jadi ini di perkara apabila kita berbahas di peringkat jawatan kuasa, perlu kita jurus. Saya faham dan saya sangat prihatin dan sedar akan perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ramai kawan-kawan yang berhormat sebelah sini ke sebelah sana ke. Tapi ia tidak terkait dengan perkara yang telah menjadi lebihan perbelanjaan yang antara lain menyebabkan kita terpaksa membentang supplementary budget ini atas perbelanjaan yang sudah pun dibelanjakan dalam 2023. Ini satu perkara yang semua YB perlu ambil perhatian, ya. Kalau tidak kita berulang-ulang menyebutkan hal-hal yang saya kira penting, maaf tidak sikit pun saya kata tidak penting, cumanya ia tidak terkait dengan perkara yang kita perbahaskan. Boleh saya tanya sedikit mengenai yang terkait mengenai pelarasan gaji minima tadi, Yang Berhormat Menteri? Ya. Tadi disebut bahawa peruntukan tambahan itu adalah mengenai pembayaran yang berkait pelarasan gaji minima. Ini bermula 2016 lagi masalahnya. Jadi ada 4 syarikat berjumpa dengan saya mengatakan bahawa tak selesai lagi pembayarannya. Jadi apa perancangan kementerian untuk menyelesaikan keseluruhannya? Ya, pastinya perkara ini akan tetap berlaku, ya, kalaulah gaji pelarasan gaji itu berlaku dalam tahun yang mana peruntukan telah dibuat tetapi perbelanjaan perintah gaji minimum itu tidak bersekali ataupun dinyatakan awal sebab tidak dijangka. Jadi perkara itu adalah perkara yang menyebabkan perbelanjaan lebihan dari sudut apa yang dikatakan sebagai PJM, kontrak kawalan keselamatan itu. Itu saya diizinkan kalau meneruskan seterusnya. Ada ahli yang berhormat sahabat-sahabat yang membangkitkan tentang kenapa perbelanjaan ini. Saya secara ringkas, tinggal 2 minit pada. Saya secara ringkas perbelanjaan ini untuk pengusi adalah sebab utamanya adalah merangkumi bekalan perubatan farmaceutical seperti ubat-ubatan, gas perubatan, reagen, vaksin, consumable yang lain itu. Dan utama yang nak saya tekankan adalah keperluan peruntukan tambahan diperlukan berikutan kenaikan harga di pasaran global. Ini sebab mengapa it was not anticipated, ia tidak dijangka begitu, ya. Ini beberapa hujah yang nak saya sebutkan sini, yang mana ketara terhadap ubat dan vaksin disebabkan oleh permintaan tinggi selepas peralihan pandemik. Itu pertama, Datuk Pengurusi. Kedua adalah selain itu produk farmaceutical, ya, yang dikeluarkan daripada senarai APPL ataupun di approved product purchase list. Kita ada 3 cara untuk membuat perolehan ubat-ubatan, ya. Pertama adalah central procurement langsung daripada KKM sendiri, pihak perolehan. Kedua adalah yang dikendalikan oleh Pharmaniaga dalam APPL itu yang dikatakan sebagai the approved product purchase list, dan ketiga adalah di mana fasiliti membuat perolehan yang dikatakan sebagai sebut harga yang tidak melebihi RM500,000 dibuat dalam bentuk sebut harga. Jadi ini adalah kurang lebih sepertiga, ya. Jadi di mana kalau boleh saya sebutkan, ya, permintaan ataupun selain itu kalau nak poin yang nak saya tekankan, produk farmaceutical yang dikeluarkan daripada senarai APPL itu, Datuk Pengurusi, berikutan penamatan kontrak konsesi penswastaan makmal ubat dan stor Pharmaniaga pada 30 Jun 2023 itu ada satu senggang waktu di mana, ya, tidak mereka telah luput kontrak itu ataupun konsesi itu.
mengalami peningkatan harga yang mendadak sehingga 5 kali ganda melalui perolehan secara tender terbuka ataupun sebut harga. Kedua-dua kaedah mekanisme pembelian sama ada central purchase maupun sebut harga ya adalah kedua-duanya mengalami. Saya boleh sebutkan beberapa contoh di mana ya harga melonjak 200-300% daripada apa yang telah ataupun sebelum daripada itu ya sebelum daripada lonjakan ini berlaku. Saya boleh sebutkan banyak contoh-contoh. Terima kasih Menteri. Sedikit penjelasan. Boleh. Okey, terima kasih. Jadi apa yang diterangkan tadi dikatakan bahawa pharmaceutical produk ini ataupun ubat-ubatan yang kita beli luar negara menjadi mahal kerana wang ringgit kita jatuh. Satulah. Adakah ada kaitan lain antaranya penambahan pesakit yang berlebihan di fasiliti-fasiliti kita kerana berlaku wabak ataupun kerana kemudahan-kemudahan yang kita berikan untuk mendapat rawatan di bawah SPM itu dikurangkan. Ya, terima kasih. Kuala Nerus ya, saya ingat Kuala Nerus sangat peka atas perkara ini. Pastinya ia bersifat multifaktorial ya. Pastinya ia bersifat multifaktorial sebagai sumbangan yang mengakibatkan 5 kali ganda harga-harga ini ya. Kalau kita kata apakah sebab penyakit pesakit terus datang ataupun prevalence ataupun kesesnya tinggi, mungkin juga begitu. Tapi kalau saya mau jawab secara berfakta dan berdata, saya perlu telitikan setiap satu apakah faktor-faktor yang mengakibatkan perbelanjaan yang lebih. Tetapi paling tidaknya saya tahu kos ya, contohlah kalau nak sebut ORS ni ya, the oral salt hydration solution pada perawatan dehidrasi sendiri 140 melonjakkan hampir 142% ya, sebagai satu inhaler steroid ini sebanyak ya lonjakan tinggi ya sehingga lebih daripada ya 50% dan juga yang lain ya yang mana saya tengok ya akan rifamycin contohnya untuk TB, lawatan TB ya lonjakan 300% ya, dan hepatitis B pediatric vaksin pun ya kita tengok satu lonjakan hampir 200%. Jadi ringkasnya itu adalah faktor yang menyebabkan tidak dapat diramal akan kos, maka ia melonjak begitu tinggi ya. Jadi pada masa yang sama untuk menjawab Datuk Kuala Nerus ni yang berhormat, kalau kita perhatikan pertambahan pesakit juga ya melonjak seperti mana yang saya sebutkan tadi, multifaktorial sifatnya. 12% yang dirujuk ke hospital dan klinik-klinik susulan peningkatan aktiviti yang kita buat secara sedar, secara conscious saringan-saringan itu. Jadi itu juga ya akan menambah kepada saringan, tetapi jangan kita lupa saringan itu pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan kerana kita telah mengesani mereka awal, dan saringan hanya baik kalau kita susuli dengan rawatan dan kita kekalkan mereka dalam wellness program ya. Jadi itu adalah juga sangat penting. Termasuk jugalah skim perubatan madani yang saya pernah sebutkan, sikit sebanyak memberikan sikit decongestion di jabatan kecemasan kita, our zone, especially the green zone di ED ya, di emergency department dengan izin. Jadi kesemua itu adalah faktor-faktor yang diambil kira dalam hal ini. Datuk Pengurusi, saya sedikit penjelasan. Banyak ni jelutung, semua tak dapat saya jawab. Jadi saya jawab sebenarnya Datuk Pengurusi, saya jawab menyinggung dan terkait dengan apakah sebabnya perbelanjaan itu berlebihan daripada apa yang kita peruntukkan. Ada pun perkara-perkara yang Yang Berhormat bangkitkan tentang kontrak kepada tetap, semua itu adalah saya kira penting, tentang hospital Pulau Pinang contohnya ya, tentang apa lagi ya, tentang banyak lagi hal-hal yang saya mau singgung juga ya. Saya boleh secara bertulis, Menteri. Mungkin juga Datuk Pengurusi, tapi satu yang nak saya untuk kesekian kalinya julutong saya mau diperbetulkan ya. Saya Datuk Pengurusi, saya mau penjelaskan. Julutong memanggil saya Doktor Pakar. Kepakaran bidang saya adalah not a medical doctor, I'm a medical scientist. Julutong harap ya saya mendapat doctorate training
di St. Mary Hospital. Itu sanjungan, St. Mary komplimen. Hospital dengan St. Mary Hospital London, St. Mary Hospital Medical School London, Imperial College. That is what I am, and I would prefer to be called like that. I'm a medical scientist. Itu dulu, sekarang ni dah lama tinggalkan bidang saya. I don't know what am I now, mungkin a generalist. Jadi itu perkara yang saya tahu sebelah kawan-kawan sebelah sana pun menunggu saya membuat penjelasan. Tapi kesekian kalinya saya telah sebutkan, jadi harap dipahamkan begitu ya. Jadi dengan tidak bermaksud mengurangkan pengujahan kawan-kawan dalam berhujah tadi, saya rasa lebih wajar untuk saya memberikan jawapan ini dalam bentuknya tulisan penulis. Jadi itu yang dapat saya rangkumkan semuanya. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kadang-kadang kekangan masa ni terpaksa kita atasi. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah 687,892,500 untuk kepala B42 Anggaran Perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2023 menjadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju. Kepala B42 jadi sebahagian daripada jadual. Kita beralih ke kementerian yang berkait seterusnya. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Kepala Bekalan B43 dan Kepala Pembangunan P43 di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dibuka untuk dibahaskan. Oleh sebab P43 hanya token sahaja, B43 tidak perlu dibahas. Kita hanya proceed dengan B43. Pembahas-pembahas yang ada di tangan saya senarainya 3 orang sahaja. Maka saya mempersilakan mereka adalah Yang Berhormat Ampang, Yang Berhormat Kuantan dan Yang Berhormat Kelang. Pembuka tirai, saya mempersilakan Yang Berhormat Ampang. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya rasa berlaku kesilapan. Saya telah berucap dalam perbahasan dasar hari itu. Ini dalam jawatankuasa? Saya tidak berucap dalam tidak jawatankuasa mahu, sepatutnya. Terima kasih. Baik, dengan sedemikian Yang Berhormat Ampang telah menarik diri. Saya persilakan Yang Berhormat Kuantan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya terus pergi kepada butiran B43, butiran 040300. Peruntukan asal dalam bajet 2023 sebanyak 320 juta. Jika dibandingkan dengan bajet tahun 2022, peruntukan sebanyak 352 juta. Bajet bagi tahun 2023 dikurangkan sebanyak 32 juta. Persoalannya, apakah pertimbangan daripada menteri yang diambil semasa membuat bajet 2023? Adakah kerana dengan kaedah ini dapat menunjukkan kerajaan sedang berjimat berbanding dengan tahun sebelumnya? Tapi hakikatnya pada hari ini kita melihat peruntukan tambahan sebanyak 56.9 juta di butiran ini. Jika dijumlahkan keseluruhan, perbelanjaan sudah menjadi 377 juta. Lebih tinggi daripada bajet 2022. Bukannya penjimatan, tetapi dia nampak seperti ada peningkatan. Saya melihat pertambahan sebanyak 56.9 juta bersamaan dengan satu jumlah yang tinggi dan besar. Dan seperti kajian ataupun penelitian terhadap anggaran perbelanjaan dan tidak merujuk kepada data-data sebelumnya. Jika kita lihat pada tahun 2024, bagi butiran yang sama, peruntukan sebanyak 393.8 juta. Dah ada pertambahan sebanyak 16.8 juta. Berbanding perbelanjaan tahun 2023 sebanyak 377 juta. Setelah mengambil kira perbelanjaan tambahan pada kertas Perintah 3 pada hari ini. Apabila diteliti bagaimana bajet 2023 asalnya dikurangkan tetapi 2024 meningkat dengan ketara.
mungkin kerana perbelanjaan 2023 tidak mencukupi, maka diberikan tambahan peruntukan bagi tahun 2024. Sebab itu penting rekod dan data daripada tahun sebelum-sebelum dalam kita membuat bajet. Datuk Pengerusi, saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, apakah faktor yang menyebabkan perbelanjaan tambahan bagi butiran 040300 ini? Adakah kerana pertambahan bangunan, agensi persekutuan atau peningkatan nilai bangunan atau hartanah? Apakah usaha pihak kerajaan bagi mengecilkan atau mengurangkan peruntukan bagi butiran ini? Contohnya dengan mengumpulkan beberapa agensi persekutuan di dalam bangunan yang sama. Saya memberi contoh. Contohnya di Kuantan sendiri, pejabat KWSP, SPAN dan perangkaan berada dalam bangunan yang sama. Datuk Pengerusi, saya juga memohon Yang Berhormat Menteri dapat nyatakan jumlah bayaran SMK kepada semua PBT yang membuat tuntutan, mungkin secara bertulis. Namun pada sesi ini, jika boleh YB Menteri kongsikan bagi 5 PBT terima bayaran SMK paling tinggi, saya ingin mendapatkan kepastian daripada Yang Berhormat Menteri, adakah masih terdapat tunggakan tuntutan SMK ini daripada PBT? Adakah masih ada PBT yang belum membuat tuntutan SMK bagi tahun 2023? Dan adakah akan terdapat peruntukan tambahan kedua bagi butiran ini selepas ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Saya difahamkan Yang Berhormat Kelang tidak ada. Jadi saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab 10 minit. Salam Ramadan Awal Mubarak dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat. Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya bagi pihak KPKT ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Kuantan dan juga tidak lupa saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah memberikan peruntukan tambahan sebanyak RM56.91 juta kepada KPKT bagi penyaluran kepada semua 155 pihak berkuasa tempatan PBT untuk tujuan SMK, iaitu sumbangan membantu kadah untuk membantu pihak berkuasa tempatan. Untuk makluman ahli yang berhormat dan juga Tuan Yang di-Pertua, bayaran SMK yang telah pun termaktub dalam butiran ini, bajet kali ini, adalah di bawah Perlembagaan Persekutuan Perkara 156, iaitu jika mana-mana tanah, bangunan ataupun hereditamент diduduki bagi maksud awam oleh atau bagi pihak persekutuan sesuatu negeri atau sesuatu pihak berkuasa awam, maka persekutuan negeri atau PBT itu tidaklah bertanggungan membayar kadar-kadar tempatan, itu cukai pintu berkenaan dengannya. Tetapi bagi membantu pembayaran, kadar-kadar itu hendaklah memberikan apa-apa sumbangan berkenaan dengannya sebagaimana yang dipersetujui antara persekutuan, negeri atau pihak berkuasa awam itu mengikut mana-mana yang berkenaan dengan pihak berkuasa yang melebihikan kadar-kadar itu. Ini adalah punca kuasa Kerajaan Persekutuan untuk membantu PBT di bawah Perkara 156 Perlembagaan Persekutuan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, setiap tanah, bangunan atau hereditamент yang diduduki oleh Kerajaan Persekutuan di kawasan-kawasan PBT termasuk Kuantan tidak dikenakan cukai taksiran oleh PBT, tetapi perlu dibayar sumbangan mengikut kadar tertentu. Sumbangan tersebut disahkan nilainya oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH. Sebagai contoh, aset Kerajaan Persekutuan di bawah kawasan PBT